وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم يا ربنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولوالدينا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين يا رب العالمين. Bahagia tuan-tuan jatan kuasa, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan puan hadirin hadirat, mukminin mukminat, para tamu Allah, tetamu-tamu syurga bahagia dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah tuan-tuan biasa kita mula kuliah pengajian kita dengan zikrullah dan dengan salawat salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kita rahmat dan keberkatan, keampunan dan syafaat dunia dan akhirat insyaAllah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وداوات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضياء وعلى
وصحبه وسلم صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على نور العالمين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita sentiasa mengungkapkan setinggi-tinggi sebanyak-banyak puja dan puji syukur kita yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kurniaan dan pemberian nikmat, rahmat, ihsan, belas kasihan dalam kehidupan kita. Lebih lagi dengan nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita yang tidak dikurniakan kepada semua manusia, nikmat yang paling berharga bernilai, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan hati jiwa kita dengan istiqamah sentiasa pada cinta ilmu dan amalan, dan istiqamah cinta pada taman-taman syurga, majlis ilmu, majlis zikir yang sangat dikasih diridha oleh Allah dan Rasul SAW. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dan Allah pilih kita sebagai ahli bagi taman syurga di akhirat kelak, dapat kita bertemu dan duduk bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan sedang jamaah, hadirin hadirat, mukminin mukminat, para tamu Allah, tetamu taman syurga yang bahagia dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan sekalian kita akan mulakan perbincangan kita setelah mana habis dalam kitab Mahkamah pada Mahsyar yang kita baca sejak sekian lama tuan-tuan. Jadi hari ini kita akan bincangkan pula juga berteraskan ilmu tauhid, yang mana kita sedia maklum tuan-tuan bahawa ilmu tauhid ini dibahagikan kepada 3 pembahagian. Yang pertama dalam bab al-ilahiyat. Ilahiyat iaitu mengenai bab ketuhanan. Yang keduanya bab an-nubuwat. An-nubuwat iaitu mengenai bab kenabian. Dan yang ketiganya mengenai bab as-sam'iyat atau al-ghaibiyat, iaitu perkara-perkara ghaib. Jadi tuan-tuan sekalian, kita banyak dah mengaji, Tok Guru duk mengajar berbagai kitab mengaji tauhid dalam bab al-ilahiyat. Sampai hafal dah. Sampai apa nama lebok kitab sampai hancur mengaji belajar. Tuan-tuan bab ketuhanan, bab sifat-sifat Allah dan sebagainya kita dah mengaji. Dan mungkin ada lagi Tok Guru yang mengajar. Kemudian tuan-tuan sekalian, dalam bab al-ghaibiyat atau sam'iyat, itu kita baca dah dalam kitab Mahkamah pada Mahsyar. Itu juga termasuk dalam persoalan tauhid, iaitu percaya kepada perkara-perkara ghaib ataupun percaya dengan adanya hari kiamat. Dan yang kita akan bincang ni tuan-tuan sekalian juga termasuk dalam persoalan atau perbahasan tauhid, iaitu dalam bab an-nubuwat, iaitu bab kenabian. Bab kenabian di antara juzuk ataupun tajuk dalam bab an-nubuwat iaitu mengenai mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Rasul, khususnya kepada baginda Nabi SAW. Jadi bila kita baca dalam bab mukjizat ini, tuan-tuan sekalian, maka akan menambahkan lagi
kekuatan keimanan kita atas kebenaran kerasulan dan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan baca kitab mengenai bab mukjizat ini, yang mana Ustaz asal kitab ni mungkin kalau nak pergi cari pun payah, nak kena pergi cari. Tapi kalau kata tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh bawa lah, boleh. Tapi perbincangan ni dalam bentuk santai. Maksudnya Ustaz akan cerita tuan-tuan mengenai mukjizat dan sebagainya. Tuan-tuan boleh dengar dan mungkin boleh catat. Pasal sebelum ni pun kita mula dengan kitab juga. Kitab kali hilang gitu ya, kitab mana hala apa kitab tak ada, mai buat telinga dengar juga tuan-tuan. Dia sama. Sama. Jadi tuan-tuan baik dengar tak apa. Lepas tu catat, kalau nak catat teringat nak catat. Ya, apa kali dah kitab hilang tahu dah, dia buat tu. Pada masa semua bukan ada. Last kali tengok 2-3 orang ya. Pergi mana habis? Tak tahu PKP dulu hilang habis semua kitab tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita akan baca, tuan dengar tak apa. Dia sebab benda ni bentuk cerita yang mana cerita-cerita ini akan menambahkan pengetahuan kita dan keimanan kita insya-Allah. Dalam memahami mukjizat, apa dia mukjizat tuan-tuan? Mukjizat ni dia bahasa Arab. Asal perkataan ajzu. Asal perkataan ajzu atau ajaza, iaitu makna lemah. Lemah. Maknanya mukjizat ni suatu perkara yang Allah berikan kepada Nabi Rasul untuk melemahkan musuh. Untuk melemahkan lawan. Ya. Mukjizat adalah suatu kejadian yang di luar hukum alam, yang disertakan dengan pendakwaan kerasulan. Jadi tuan-tuan, mukjizat ni ialah kalau dalam takrif sebahagian kitab dia kata amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang mencari adat atau perkara yang pelik, perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa yang berlaku kepada orang yang mengakui rasul, mendakwa menjadi nabi dan rasul. Jadi pendakwa yang mendakwa dia nabi rasul mesti dia ada mukjizat. Sebab mukjizat Allah kepada dia satu kurniaan untuk menguatkan dakwaan seseorang itu bahawa dia rasul. Ya. Allah mengukuhkan para nabi dan rasul dengan pelbagai mukjizat yang hebat. Mukjizat itu ketika yang sama membuktikan sesungguhnya para nabi adalah orang-orang yang benar dengan segala apa yang mereka dakwakan dan mereka ucapkan yang bersumberkan dari Allah Azza wa Jalla. Itu maksud pengertian atau kita faham apa dia yang kata mukjizat tadi. Dan erti mukjizat juga ialah sebagai suatu kejadian yang di luar hukum alam, yakni luar kebiasaan, yang mencari adat, yang pelik kita sebut tadi. Maksudnya adalah bahawa secara normalnya kejadian itu tidak mungkin diperbuat insan biasa, dan manusia tidak mempunyai kesanggupan untuk menciptakan satu mukjizat pun. Maknanya peristiwa ataupun mukjizat yang berlaku ni tuan-tuan, adat kata, akal kata, manusia biasa tak boleh buat. Dia nak rekam tak boleh. Sebab itu adalah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh, dia nak rekam tak boleh, dia nak buat. Sebab benda ni amrun khariqun lil 'adah, bercanggah dengan normal, dengan perkara biasa. Misalnya, ada kita contoh. Contoh. Tidak mungkin terjadi ada air yang terpancari batu hanya kerana dipukul dengan tongkat, yakni dihayunkan oleh tangan manusia. Contohnya, dia kata batu, kutil batu keras. Tiba-tiba
ada orang dia katok batu tu dengan tongkat, maka keluar air. Ada kata ketui batu tu mana ada air? Tak ada apa dalam tu. Nah, baik. Sekalipun demikian, hal itu sudah pernah terjadi. Yang tu biasa berlaku. Itu mukjizat, biasa berlaku. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam meminta air kepada Allah SWT untuk keperluan kaumnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu. Setelah itu, terpancar 12 mata air dari batu tersebut. Sesuai dengan jumlah kelompok kabilah Bani Israel yang jumlahnya adalah 12 suku atau 12 golongan. Jadi, bila satu ketika Nabi Musa, dan sebagai riwayat kata, tersesat di satu padang, kemudian sampai kehabisan air. Sumber air tak ada. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, kaum aku ni dah teruk dah. Habis dah bekalan air apa semua. Aku mohon padamu kurniakan kepada kami dengan air. Allah kata, wahai Musa, pukul tongkat kamu di ketui batu. Nabi Musa ambil tongkat, katok ketui batu tu. Keluar air untuk tuan-tuan, 12 pancung. Keluar 12 pancung. Pasal apa 12? Pasal Bani Israel ni ada 12 cabang. Pok-pok ni kamu ni, dia berebut dengan tuan-tuan. Pasal kes ayak tu, dia bunuh sama mereka. Pok-pok Bani Israel ni. Jadi, buat 12 cabang Isyak. Maka satu suku, dia ada cabang dia sendiri, masing-masing. Itu mukjizat. Yang mana Allah SWT sebut dalam surah, kalau tuan nak rujuk, dalam surah Al-A'raf. Ada cerita mengenai mukjizat ini. Dalam surah Al-A'raf, ayat 160. Tuan-tuan boleh catik. Dia catik. Surah Al-A'raf, ayat 160. Allah berfirman yang maksudnya, dan kami membahagikan mereka, yakni Bani Israel, menjadi 12 suku kaum sebagai golongan-golongan besar. Dan kami mewahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka terpancarlah daripada 12 mata air. Tiap-tiap golongan antara mereka mengetahui tempat masing-masing. Ni Musa minta, Allah perintah, wahai Musa, katok, pukul tongkat kamu di ketui batu tu. Maka ketui batu tadi yang kosong, yang tak ada apa, tapi keluar air. Itu mukjizat. 12 cabang Bani Israel. Di antara cabang Bani Israel ini, tuan-tuan, iaitu Yahudi. Yahudi itu baru salah satu cabang. Bani Israel ini ada 12. Ada keturunan Nabi Yusuf, ini keturunan baik-baik. Keturunan Bunyamin, keturunan orang baik-baik. Salah satu keturunan yang paling jahat sekali, tuan-tuan, dalam Bani Israel ni, etnik Yahudi. Ini paling jahat. Bani Israel ni ramai, tetapi Yahudi itu salah satu cabang Bani Israel, tuan-tuan. Atau sejarah Bani Israel ni, kalau kita tengok dari segi fakta sejarah, tuan-tuan, Bani Israel, siapa dia? Bani Israel ni adalah anak-anak kepada Israel. Israel itu siapa dia? Israel itu adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub, sebahagian nama lain, gelaran pada Nabi Yaqub, antaranya Israel. Israel makna apa? Makna hamba kepada Allah. Jadi, Nabi Yaqub, gelaran beliau adalah Israel. Maka Israel tu, nama Nabi Yaqub, yang Bani Israel adalah anak-anak Nabi Yaqub AS, 12 orang. Daripada 12 orang itulah, dia main cabang-cabang selepas itu, yang dinamakan Bani Israel. Maka timbullah Nabi-Nabi Rasul yang ramai di kalangan Bani Israel, tuan-tuan. Antara Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, itu Rasul-Rasul yang kita kenal. Dah ramai lagi. Nabi-Nabi yang bukan Rasul, mereka Nabi. Tuan-tuan sekalian, ada tersebut dalam kitab-kitab.
disebut nama nabi-nabi itu. Jadi mereka tu kebanyakannya kalangan Bani Israel. Itu salah satu daripada mukjizat yang pernah berlaku pada Nabi Musa AS. Dan ada lagi tuan-tuan, juga pernah berlaku pada baginda Nabi SAW. Ini contoh, kita sebut contoh-contoh. Nanti sampai bab dia kita cerita. Ada bab-bab dia. Ini contoh. Tuan-tuan, lagi hebat bagi Nabi SAW mukjizat. Kalau Nabi Musa guna tangan, pegang tongkat, katok ketika batu, keluar air. Tetapi Nabi Muhammad SAW, tuan-puan, guna tangan Nabi SAW itu sebagai pancok untuk keluar air. Lagi hebat, tuan-puan. Nah, Allah bagi mukjizat kat Nabi Muhammad itu lagi hebat. Satu ketika hilang sumber mata air kepada para sahabat, tuan-tuan, maka Allah Ta'ala jadikan daripada celahan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar air, tuan-tuan. Dan kalau orang tanya kita, apa air yang paling hebat dalam dunia? Tuan-tuan, kita tahu air Zam-Zam. Sebenarnya ada lagi, iaitu air mukjizat yang keluar daripada celahan jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat nombor 1. Tapi kita tak jumpa lah. Ayat tu sahabat yang jumpa, boleh minum. Nah, tuan-tuan sekalian, boleh minum basuh muka apa semua. Sahabat dapat ayat tu. Itu ayat yang paling special, number 1 in the world. Nombor 1 dalam dunia. Tapi tuan-tuan, selepas itu tak ada dah. Yang ada hari ini adalah ayat Zam-Zam. Nah. Lepas itu ayat-ayat lain lah. Masuk ayat Gaw memang apa biasa. Gaw ni dia bawah pada ayat Zam lagi. Tuan-tuan. Jadi nak cerita ini di antara kehebatan yang Allah bagi. Itu mukjizat, benda pelik. Siapa boleh tuan-tuan suruh angkat jari keluar ayat daripada celahan jari kita? Ada? Ayat bisa ada aku. Kan kita sakit ke tangan kudi ayat bisa. Tu siapa tak mau kita tak mau ayat bisa. Ni ayat yang keluar daripada itu ayat mukjizat, tuan-tuan, hebat. Berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lagi contoh berikutnya tidak pernah terjadi secara normal. Tak pernah terjadi secara normal. Ini mukjizat. Seorang bayi yang boleh bercakap semasa dalam buaian, yang keadaan baru dilahirkan. Tuan-tuan, ada tak budak yang bila dilahirkan, baru saja mak dia beranak kat dia, dalam kita kata 2-3 minggu, budak tu baru 2-3 minggu duduk dalam buaian, tiba-tiba budak tu boleh bercakap. Benda tu berlaku tak? Benda tu tak berlaku, tuan-tuan. Kepada orang awam tak pernah berlaku. Tapi kalau berlaku, hatu dia mencari adat. Hatu orang tahu luar biasa. Tak pernah kita dengar manusia biasa. Mak dia beranak-beranak, kan, Tok Bidan pun tarik, kan, keluar tu, terus Assalamualaikum, bagi salam dah. Dengan Tok Bidan dengan mak dia lari, kata nak jin ke nak apa ni. Tak ada. Sebab itu tak berlaku. Alam normal, hukum alam, dia tak akan berlaku. Saya budak tu tumbuh gigi, bawa bulan apa semua kat situ boleh bercakap. Tapi ini berlaku. Allah jadikan peristiwa ini terhadap Nabi Isa AS. Baginda bercakap ketika dalam buaian untuk membebaskan ibunya Sayyidah Maryam AS dari tuduhan yang dilontarkan oleh kaum Yahudi. Siti Maryam, tuan-tuan pun tahu kisah bagaimana kisah Sayyidah Maryam yang Allah pilih seorang wanita saja dalam dunia ini yang mengandung tanpa suami, mengandung tanpa disentuh oleh seorang lelaki. Satu je Allah jadikan. Allah nak tunjuk kuasa dia. Dia maha berkuasa. Bukan mestinya semua menikah dapat anak, menikah tak dapat anak pada, menikah dapat anak, tak semestinya. Tetapi Allah boleh buat. Ada orang
dia boleh mengandung, boleh beranak tanpa suami, tanpa disentuh oleh seorang lelaki. Seorang ya dalam dunia ni Allah tunjuk kuasa dia. Tapi kalau jadilah tuan-tuan, mengandung tak ada apa, bukan tak ada apa, ada hak tu pak haram kan, buatan haram, maka dapat anak, orang kata anak haram, tak pasal ya anak tu dapat nama, buatan tu depa yang buat, patut kena panggil pak tu pak haram tu. Anak tu dapat nama tuan-tuan, dosa besar. Mana ada, tak ada, itu benda pelik. Tu kata Allah Ta'ala jadikan perkara yang pelik-pelik, yang luar daripada hukum alam. Kalau mengandung, umpam mengandung kan, pi kat klinik nak buat buku kuning ke buku merah tu. Buat buku. Mesti tanya, IC bagi. Mana IC suami? Tak ada. Suami tak ada sini ke? Dia datang sini tak ada, sana tak ada. Tu macam mana mengandung suami tak ada? Dia datang memang tak ada. Mana boleh mengandung lelaki tak ada? Apa nama ni? Mesti tanya, kata kat dia. Mesti ada lelaki. Alah, dia kata Siti Maryam mengandung tak ada lelaki. Kepala otak hang. Hak tu Siti Maryam. Hang Siti apa? Siti Bosya. Atau sudah mengarut. Hak seorang tu aja yang Allah jadikan. Tu kata benda tu benda yang ajaib, yang mencari adat. Jadi bila berlaku keadaan ini tuan-tuan sekalian secara ringkasnya, maka dituduhlah Sayyidah Maryam itu sebagai perempuan jalang, perempuan jahat, pelacur, penzina, macam-macam dituduh Sayyidah Maryam. Maka Allah kata, wahai Maryam, kamu hendaklah berpuasa selama 3 hari. Puasa tu maknanya puasa mulut. Jangan buka mulut, jangan bercakap, jangan jawab. Kalau hang jawab pun orang kata ke hang bela diri lah, hang apa semua orang kata, hang diam. Sayyidah Maryam pun diam. Bila anak lahir, maka Allah SWT bagi anak tu jawab. Nabi Isa jawab. Nabi Isa jawab. Jadi benda tu pelik tak? Pelik. Allah sebut dalam surah Maryam ayat 29 ayat 30. Tuan-tuan. Surah Maryam ni bagus dibaca. Di antaranya orang-orang yang ibu-ibu yang mengandung. Bagus baca surah Maryam. Bila lagi kan dekat nak melahirkan anak, moga Allah mudahkan kelahiran itu seperti dimudahkan kepada Sayyidah Maryam. Yang keduanya ada juga petua, siapa yang mungkin dia ni bahasa runsing, serabut, remeh perut, baca surah Maryam. InsyaAllah, bagaimana dugaan yang dihadapi oleh Sayyidah Maryam tu sampai boleh menyebabkan kalau orang biasa ni boleh gila, boleh jadi tak tahu hala apa semua. Tetapi Sayyidah Maryam sabar, Allah beri ketenangan kepada dia sebab dia orang yang beriman. Maka baca surah Maryam. Moga-moga Allah beri ketenangan bagaimana Sayyidah Maryam menghadapi masalah yang besar, Allah uji dan duga kepada beliau. Jadi Allah sebut dalam surah Maryam ayat 29 ayat 30 yang bermaksud, maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Dah orang kata dia diam, tak kata apa, dia sengak, dia puasa, tak bercakap. Maka ditunjuk pada anak dia. Mereka berkata dengan hairannya, bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buayan? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Maryam ayat 29 ayat 30. Ada ayat dia. Saya baca makna di sini. Dia baru kata macam-macam. Sayyidah Maryam tak jawab. Dia tunjuk dekat budak ni. Maknanya, apa tanya budak ni? Tanya budak ni. Maksud lagu tu dah tunjuk pada budak ni. Dia berkata, wahai Maryam, macam mana kami boleh bercakap dengan budak yang dalam buayan? Hang jangan nak main. Hang pemain kami. Hang perolokkan kami. Macam mana kami bercakap dengan budak yang duduk dalam buayan 6 duit ni? Maka tiba-tiba Nabi Isa menjawab. Nabi Isa cakap, Inni Abdullah wa ataniyal kitab. Sesungguhnya aku ni adalah hamba Allah
dan diberikan, Allah memberikan kepadaku kitab, yakni Injil, dan dia telah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani nabiyya. Allahu akbar. Terkejut buruk apa tu? Tuan-tuan. Dia pada tuduh Sayyidah Maryam macam-macam, tiba-tiba Allah bagi Nabi Isa bercakap. Terbungkam mulut lidah mereka. Nabi Isa kata, aku adalah hamba Allah. Yang mana Allah Ta'ala berikan kepada aku nanti, aku akan datang satu kitab kepada aku, iaitu kitab Injil. Dan aku ni Allah lantik aku menjadi seorang Nabi. Tuan-tuan, maka terjawablah fitnah kepada Sayyidah Maryam. Ini cerita Nabi Isa. Mukjizat, tuan-tuan, berlaku. Berikutnya tidak pernah terjadi dalam alam biasa. Ada sebatang pokok, sebatang pohon, boleh dipanggil dari jauh, kemudian datang menghadap orang yang memanggil. Pohon itu bergerak membelah tanah serta beserta akar-akarnya sampai ke hadapan orang yang memanggil tersebut. Tuan-tuan, benda ni pelik, tak pernah berlaku. Buktinya akan diterangkan nanti dalam bab yang khusus mengenai satu orang Badui. Dia ada cerita dia nanti tuan-tuan dalam bab tu. Cuma kita cerita cara ringkas. Itu contoh. Seorang Badui, dia pergi jumpa Nabi, dia tanya Muhammad, betul ke hang Nabi, hang Rasul, utusan Allah? Nabi kata, ya betul. Dia kata, kalau hang Rasul, hang panggil pokok kurma tu mai. Tu. Dia kata Badui ni tuan orang kampung. Jenis rempang dia tu, jenis rempang. Dia ikut dan dia nak bercakap, dia tak kira siapa. Dia kata, hang Nabi betul ke? Hang Nabi, hang Rasul, dia kata, hang panggil pokok kurma tu. Pokok kurma mana? Pokok kurma kering tu. Pokok kurma mati tu. Pokok kurma tu mati dah, kering. Panggil dia mai. Nabi berpanggil, wahai pokok kurma, datang ke sini. Mai, pokok kurma, hang mai sini. Tiba-tiba tercabut akak pokok kurma, tuan-tuan, tercabut akak. Tiba-tiba pokok tu berjalan, ngongek, mai depan Nabi. Terbeliak biji mata Badui tu. Hang minta dia pelik-pelik. Dia pun terkejut, ternganga tuan-tuan. Kemudian Nabi kata, wahai pokok kurma, patah balik. Pokok kurma tu main, tuan-tuan, ada riwayat kata pokok kurma tu mengucap depan Nabi SAW. Pokok kurma tu patah balik pi. Ternganga Badui ni. Nabi kata, lah ni hang nak kata apa? Hang nak minta apa? Dia tak mau minta apa dah. Hang nak kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan. Allah.
La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan wa sadiqan wa yaqina. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Sayyidina wa ba'ath maqama. Baik, tuan-tuan dan sekalian, jadi oleh kerana mukjizat yang berlaku itu pelik, sebagai diminta oleh orang Badui ini, maka Nabi boleh buat. Orang lain boleh buat tak? Orang lain tak boleh buat. Hang suruhlah siapa pun buat, tak boleh. Melainkan orang yang Allah Ta'ala izinkan, iaitu Rasul. Maka Nabi buat. Mukjizat tu panggil pokok. Pokok kurma tu mati dah, tuan-tuan. Pokok kurma kering. Nah. Pokok ni, dia hidup. Dia hidup. Sebab tu dia membesar. Tapi hidup di alam dia. Dan pokok tu juga, tuan-tuan, dia ada perasaan. Kalau panggil pokok yang hidup, boleh jadi perkara biasa. Kita katalah pokok tu hidup. Dia ada perasaan, dia dengar. Pokok dengar, tuan-tuan. Tapi dengar cara dia. Tapi yang Nabi panggil itu, pokok mati. Pokok tu kering lah, mati, tuan-tuan. Tapi dia boleh hidup, mai berjalan. Macam hidup, mai berjalan. Temu Nabi SAW. Ikut arahan Nabi SAW. Ya? Kalau pokok-pokok yang hidup, tentu orang kata, alah pokok tu hidup. Tak, ni pokok kering. Tuan-tuan, pokok ada perasaan. Tuan-tuan tak percaya? Orang dulu dia pesan. Dia pesan kalau tanam pokok, apa kena bercakap dengan pokok tu. Pokok, tumbuhlah elok-elok. Naik dengan baik, dengan elok. Esok ni hasil, esok aku boleh makan apa semua, boleh sedekah, boleh apa. InsyaAllah, tuan-tuan, pokok tu, dia naik elok. Dia naik dengan buah elok apa semua. Tu, orang tua petua lah. Petua. Pokok tu dia dengar. Dia ada perasaan. Saya dulu mula tak tahu ke Ustazah dia cerita. Bukan duduk dengar. Dia duduk di luar rumah. Tengok duduk sembang dengan siapa. Tengok tak ada siapa. Betulnya ni Aisyah sembang dengan siapa. Dia kata orang tua sembang dengan pokok. Pokok bunga, tanam pokok bunga kan. Gunting tu hang tumbuh elok bunga, hang bagi cantik elok wangi. Kata tak apa, jangan buat kerang kan. Nak bercakap tengok kat belakang, orang tahu Ustazah ni gila dah ke apa ke. Dia kata pokok tu naik elok, bunga naik elok. Pasal kita puji dia. Kita puji dia. Hang cantik, hang bagus wangi, dia naik elok. Tapi kalau tuan-tuan maki dia, tak ajar balik try tengok. Kan, pi kat pokok bunga ros ke apa kan, pi maki dia. Pokok bodoh, hang ni tak berguna, kemeluat tengok hang. Tunggu tak lama tuan-tuan tengok. Mampus pokok tu apa tu. Pokok ada perasaan, dia kecil hati tuan-tuan. Amboi tuan dia hina dia apa semua, mati. Jadi nak cerita kata yang pokok mati tu Nabi boleh panggil mai. Dia mai depan Nabi, dia pokok tu pun menyaksikan syahadah depan Nabi. Sampai orang Badui itu mengakui. Kalau macam ni lah, perbuatan yang dibuat oleh Nabi, maka Nabi itu orang yang benar, orang yang betul. Nabi itu benar dakwaan dia sebagai seorang Rasul, utusan Allah. Itu tujuannya. Untuk menguatkan dakwaan Nabi dan melemahkan musuh. Dan kita akan jumpa lagi tuan-tuan, banyak lagi cerita-cerita mukjizat-mukjizat yang akan disebut dalam kitab ni, Nabi Rasul terdahulu, kemudian diceritakan khusus mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berlaku. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung kitab mukjizat ni sebiasalah pada bulan depan, dan kita tengok sikitlah kitab yang kedua, Al-Qawlut Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam. Sambungan kita tuan-tuan pada muka surat 120. Muka surat 120. Masalah 142. Siapa ada kitab? Tuan-tuan tengok. Muka surat 120. Itu pun ambil ramai asal kitab ni. Itu hilang tu. Ada 4-5 orang yang ada kitab tu, biasa dah kan. Setengah orang dia suka dengar, dia lebih faham ni, dia dengar.
boleh catik. Tapi kalau ada kitab tu yang orang dapat eloknya sebab kita boleh merujuk. Kita boleh rujuk, kita boleh tengok. Kalau kita lupa, kita boleh rujuk balik. Itu ya kelebihan dari kitab ni. InsyaAllah. Jadi muka surat 120, siapa yang ada kitab, tengok. Muka surat 120, masalah 142. Siapa tak ada kitab, tengok muka ustaz. Tak tengok muka surat, tengok muka ustaz, tak apa. Makmum sembahyang atas sutuh masjid. Ini satu masalah. Tuan-tuan sekalian, makmum sembahyang atas bumbung. Kita bakda bumbung, masuk bumbung di tempat orang Arab khususnya, dia kaji bumbung kita. Dia bumbung dia rata. Betul boleh sembahyang atas tu. Tuan-tuan jangan nak bayang macam bumbung rumah kita. Meluruh mampu nak bayang atas bumbung macam mana. Bumbung bentuk marah, bentuk apa tu kan, tiga segi. Ni bumbung di sana, dia pakai sutuh. Macam kita atas bangunan. Atas bangunan, kita ada bangunan tinggi-tinggi. Tuan-tuan, dia mana ada bumbung macam kita. Dia orang apa, dia apa nama ni, lapang. Okey. Jadi masalah dia berlaku di sini. Kata beliau rahimahullah, jika makmum itu sembahyang ia di atas sutuh masjid, atas padahal pintu tangga naik ke sutuh itu terkunci. Dia ada tangga naik sutuh tu, tiba pintu tu tutup. Kunci ke tertutup ke, tutup lah. Jadi dia duduk atas sutuh tu. Hak bawah ni tertutup tangga tu. Atau ia sembahyang dalam bilik yang di dalam masjid. Dalam masjid, tuan-tuan, kadang-kadang masjid ni mungkinlah setengah-setengah masjid kan, dia ada bilik. Kemudian bila ramai sangat orang jemaah apa kan, ramai. Sampai terpaksa kena buka bilik tu lah. Buka bilik tu untuk orang masuk sembahyang. Orang masuk sambung lah, sah dalam tu sembahyang semua. Tiba-tiba bilik tu pintu tutup. Masuk-masuk tutup pintu. Masjid bilik tu duduk dalam masjid. Tutup pintu. Kata beliau rahimahullah, maka ikutan sembahyangnya dengan imam dalam masjid itu adalah sah. Ikut pendapat Syekh yang karang kitab ni rahimahullah, berdasarkan mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, sembahyang atas sutuh, pintu tertutup. Ataupun orang dulu ni kan dia ada surau 2 tingkat kan. Surau 2 tingkat. Naik tangga, ada pintu bawah kan. Ataupun masjid 2 tingkat ke contoh. Masjid orang ramai, atas orang naik sembahyang, pintu tutup. Ataupun bilik kita sebut tadi, masuk dalam bilik itu pintu tutup. Tapi dia dengar ada imam baca, dia dengar. Contoh tak dengar, contoh lah ni, contoh duk dengar imam macam mic semua duk dengar, tuan-tuan. Tahu perbuatan imam tu. Walaupun tak nampak dalam bilik, tapi tahulah imam qiyam, imam rukuk, sami Allah hamidah, tahu sujud, tahu. Maka kata Syekh rahimahullah, ikutan sembahyang dengan imam dalam masjid itu adalah sah. Habis macam mana ustaz yang setengah pendapat kata tak sah? Tak sah. Tuan-tuan puan, menurut pendapat yang dhaif, tidak sah ikutannya dengan imam itu. Rupanya yang kita duk pegang tuan-tuan selama ni, kita duk pegang tu pendapat dhaif. Pendapat dhaif. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, berdasarkan apa disebut oleh Imam Syekh Papangan kita rahimahullah, maka ikutan sembahyang dengan imam dalam masjid itu adalah sah. Tapi menurut pendapat yang lemah, ada pendapat mengatakan tidak sah, tapi pendapat itu lemah. Contoh tuan-tuan, kita sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang biasa taklah kelang kabut sangat sampai luar-luar tu, tak contoh luar, contoh dalam. Tapi kalau sembahyang Jumaat, di luar tu ada orang, pintu tutup. Pintu tutup.
Jadi kawan hak duduk dalam pun, duduk dalam masjid ni. Orang hak main tu duduk main lambat lah. Pada muka hampa duduk luar. Dia duduk dalam. Pok-pok ni pun kata, pok kau elok. Pergi tutup pintu. Dia kata sekali ekor lari. Ekor lari, dia tak panas. Tuan-tuan puan, kalau hukum, nak ikut segi hukum sah. Tetapi kita meraihkan pendapat yang dhaif ini, kita buka lah pintu, buka sikit bagi ada laluan. Tak ada masalah. Kan? Buka pintu sikit bagi ada laluan. Itu meraihkan pendapat yang dhaif. Ya? Buka tak apa. Ya. Tapi kalau tutup tak apa. Pendapat yang sah. Kalau tuan nak pegang pendapat yang tak sah, tuan kena buka. Sebab ada pendapat. Kalau kita pegang kan, tak sah, buka. Buka bagi ada laluan. Itu yang kita duk pegang. Tapi kalau tutup, orang luar nanya nampak tak sah pada muka. Sah tuan puan. Ini pendapat Syekh rahimahullah dalam kitab yang kita baca ni. Baik. Tapi kebanyakan tok guru ada saya dengar lah sampai ada orang kata terai perempuan pun kalau tutup tu tak sah. Atau tak afdal. Dia sebenarnya sah. Cuma mungkin dari sudut afdal, buka bagi nampak tu imam. Perempuan ni boleh buka. Ataupun yang jarang tu jangan nampak dah. Nampak betul imam itu afdal. Takut sekali lagi imam sujud sejadah apa tu tak tahu pi rokok untuk perempuan. Tu. Jadi masalah tak nampak betul imam. Jadi dari segi hukum dalam masalah ni untuk perempuan dia kata ikutan sembahyang dengan imam dalam masjid itu adalah sah. Masalah 143. Imam berdehem-dehem dalam sembahyang. Ni imam kena penyakit berdehem. Ustaz. Kenapa pula dah orang tua ni duk berdehem kerak? Kita makmum belakang ni duk jadi orang haru kan. Dia berdehem siapa? Baik. Jadi ada hukum dia tuan pada sini. Kata beliau rahimahullah. Jika imam berdehem-dehem dalam sembahyang, maka tidaklah wajib atas makmum mufaraqah dengan imamnya mengikut qaul atau pendapat yang mu'tamad. Dia ada pendapat yang mu'tamad. Walaupun ada pendapat lain. Tuan-tuan, dia ada beberapa qaul, pendapat tapi hak mu'tamad. Makmum bila dengar imam berdehem, dia tak payah farqah. Kalau nak ikut hukum asal, berdehem-dehem dalam sembahyang dengan sengaja, batal ya tuan-tuan. Dia seolah boleh bawa pada makna. Dia bunyi ai tu ada makna perkataan. Dia jadi makna. Dia disebut perkataan dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan puan, oleh itu kalau orang kita duk berdehem saja duk berdehem semua, tu yang kita tak sah. Pasal dia bawa pada perkataan. Tapi kalau berdehem tu kerana apa? Sebab dia kata harus berdehem imam itu kerana uzur. Kerana uzur. Uzur macam mana? Dia lekat ke hak ke apa kan? Dia nak baca Fatihah. Sekali tak sempurna bacaan dia. Sebab lekat ke hak tu, maka dia kena dia bagi turun sikit ke hak tu bawah. Baru dia lancak bacaan dia. Itu tak apa. Itu dia kira uzur. Ada keuzuran. Dan kita pun percaya tuan-tuan, imam dia takkan berdehem dengan sengaja. Sebab dia imam, dia mesti tahu hukum. Hang saja dehem pasal apa? Ni Ustaz. Sudah main tanya. Imam, tadi dia berdehem banyak sangat pasal apa? Saja orang tak jawatan Rasul Imam. Lang duduk berdehem mayang. Dalam makmum pun terkejut belakang dengan mic deras duduk berdehem. Sakit jantung mampu bapak tu belakang lagi sakit jantung pada. Tuan-tuan, jadi dia berdehem ada sebab, bukan dia saja.
kerana dia masalah keuzuran. Dia ada suatu lekat dekat kahak dia ke apa semua, dia pun berdehem. Itu atas sebab keuzuran, dia kata. Dan Syekh Al-Baghawi rahimahullah telah mengisyaratkan kekhilafan ini tidaklah tertentu dengan berdehem-dehem sahaja, bahkan semua kesalahan adalah seperti demikian jua. Jadi kalau kesalahan-kesalahan lain yang berlaku, kemungkinan ada keuzuran. Imam tu mungkin dilupa. Itu maksud dia. Jadi kita tak mudah nak faraqah. Bukan senang-senang kita nak boleh faraqah dengan imam. Sebab kadang-kadang keuzuran itu atas dasar satu kekhilafan yang berlaku, nampak kesilapan yang berlaku sebab atas keuzuran. Contoh berdehem tadi. Jadi kita jangan nak berfaraqah. Pasal kita anggap imam itu atas keuzuran dia. Baik. 144, masalah berikutnya, imam silap dalam bacaan Fatihah. Ni tuan-tuan mungkin berlaku. Ni kemungkinan berlaku. Imam silap dalam bacaan Fatihah. Kata beliau rahimahullah, jika imam melakukan kesilapan membaca Fatihah hingga boleh mengubahkan maknanya, maka wajiblah atas makmum bermufaraqah dengan imamnya itu, seperti mana jika imam itu meninggalkan perkara yang wajib daripada rukun-rukun sembahyang, atau seperti imamnya bangun berdiri iaitu qiyam pada rakaatnya kelima kerana lupa. Ini satu masalah kalau imam baca Fatihah yang mana boleh mengubah makna. Tuan-tuan, boleh mengubah makna ni macam mana? Dia tukar huruf. Alhamdulillah, dia ucap alhamdu. Ada makna lain. Alhamdu tu dah jadi makna lain. Dia tukar huruf. Kemudian dia buang syaddah. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia ucap iyyaka na'budu wa itu lari makna. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf mustaqim, dia tukar mustaqim. Dah lari makna. Bahasa Arab ni tuan-tuan, berubah huruf, berubah makna. Bukan setakat huruf, kalau baris berubah pun boleh lari makna. Kalau perkataan Malik, tuan-tuan, contoh kita kata Maliki yaumiddin. Perkataan Malik, Malik ni tuan-tuan, setengah qiraat dia macam Maliki yaumiddin. Tak apalah, hak tu qiraat. Okey, saya nak beritahu makna. Kalau kata makna baris, dia boleh berubah makna. Perkataan hejaan dia mim lam kaf. Nah, abang kata kalau baris pun berubah makna, tambah kali tukar huruf. Mim lam kaf, kalau tuan baca dengan Malik, makna raja. Mim lam kaf Malik. Malikun, raja. Kalau malakun, malaikat. Malak, malaikat. Kalau mulkun, makna kerajaan. Mulk. Kalau milkun, makna milik. Jadi, baris lari. Tukar baris, berubah makna. Apatah lagi kalau tukar huruf. Maka berlaku pertukaran huruf merupakan perubahan makna. Kita sebagai makmum yang tahu bacaan dia salah, tuan-tuan puan, maka kata beliau rahimahullah, wajiblah atas makmum bermufaraqah dengan imamnya. Atau seperti mana imam tu meninggalkan perkara yang wajib pada rukun sembahyang. Dia sujud sekali. Dia sujud sekali. Sujud 2 kali. Dua antara sujud. Dia sujud sekali. Maknanya dia tinggal rukun. Atau dia tinggal duduk antara 2 sujud. Itu rukun fi'li, perbuatan. Duduk antara 2 sujud. Dia tinggal. Maka dia tinggal rukun, tinggal benda wajib. Kita makmum ni wajib kena mufaraqah.
Tak boleh ikut dia dah. Sebab dia sudah meninggalkan rukun. Jadi kalau kita ikut pun tak sah dah ikutan sebab dia tinggal. Mayang dia tak sah. Baik. Ataupun dia berdiri pada rakaat yang kelima kerana lupa. Imam sembahyang Isyak, rakaat yang keempat lah, sepatutnya duduk tahiyat akhir. Tiba-tiba sujud tu dia bangun. Allahu Akbar. Jadi kita makmum ni, kita tahu imam dia sudah tambah satu rakaat. Makna dia masuk rakaat kelima. Kita duduk. Kita tak boleh ikut dia. Maka makmum dia kena duduk. Dan imam ni, kita baca dahulu masalah tu. Kalau dia teringat tak mana? Dia teringat baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba dia pasang kot orang duduk, dia seorang berdiri. Dia berduduk. Tu tak apa. Dia kena segera duduk. Dia tak boleh terus. Kalau dia teringat masa rokok, dia duduk. Atau dia teringat masa sujud, dia bangkit duduk tahiyat terus. Lepas tu dia sujud sahwi lah, sebab dia lupa. Ini kalau masalah melibatkan kita dengan makmum yang kita ikut, imam yang kita ikut macam mana. Kalau dia berdiri, kita tak boleh berdiri. Kita tak boleh ikut dia. Dan masa tu, kita boleh mufaraqah dengan imam tadi. Baik. Dan sebagai ketahui adalah makmum itu wajib bermufaraqah dengan imamnya dengan serta merta. Sebagiannya tu sepatutnya yang kita tahu, adakah makmum itu wajib mufaraqah dengan imamnya dengan serta merta, ataupun tunggu imam tu hingga imamnya itu rokok. Okey, dengar dia baca salah. Kita nak faraqah terus ke? Ataupun kita nak tunggu dia rokok dulu, baru kita faraqah. Okey, dia kata kerana boleh jadi adalah kesilapan itu berlakunya dengan sebab lupa, atau boleh jadi ia akan teringat dan mengulangi ia membacanya dengan betul. Jadi imam tu, sebelum dia rokok, tiba-tiba dia teringat, mungkin dia baca tak betul tadi. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas sampai habis baca Fatihah, tiba-tiba dia teringat. Dia tak baca syaddah. Dia pun ulang balik tahiyat tadi. Dia mula balik tang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maka dia ulang balik. Jadi kalau ketika itu tuan-tuan, sebelum dia rokok, dia ulang balik, mana dia perbetul balik kesilapan tadi, maka kita tidak wajib mufaraqah. Kita boleh tunggu sampai dia nak rokok. Sampai rokok tengok tak betul apa? Tak ada, memang tak betul lah. Kita toih, kita faraqah main nyari. Niat pisah dengan dia. Pasal dia tak betul. Tapi kalau dia betul, kita boleh ikut dia. Tak putih kedua tu. Tunggu dulu. Tu ada pendapat, ada pandangan. Dan yang muktamadnya, yang muktamad dia apa dia? Dua-dua boleh, tapi yang muktamadnya ialah yang pertama, yakni kenalah ia mufaraqah dengan imamnya dan serta merta. Yang muktamad, pendapat muktamad, mufaraqah tu. Pendapat yang kedua, boleh tunggu Ustaz sebelum dia rokok. Kerana mengikut imam dalam perbuatan lupa itu tidak harus ataupun tidak boleh. Dia lupa, silap dia tu. Satu dia buat silap lah, yang kedua dia buat silap mungkin pasal dia terlupa semua. Tidak harus kita ikut dia. Dalam perkara rukun. Tapi kalau dia lupa tahiyat awal tu tak apa tuan-tuan. Lepas tu bukan rukun, tahiyat awal. Contoh dia makik rakaat, dia tak duduk tahiyat awal, dia makik
Rakaat tu kan, macam rakaat ketiga apa. Dia tak duduk tahiyat awal. Tu tak apa, kita ikutlah. Tu bukan rukun. Tapi kalau lupa hak rukun, memang tak boleh ikut dia. Baik. Masalah 145. Makmum masbuk mendapat imam pada i'tidal. Ni tuan-tuan, imam kita masuk masjid, imam duduk tengah rukuk kan. Masuk masjid, Sami'allahu liman hamidah. Habis kelang kabut. Dia kata tak ada aku nak rukuk sama. Bukan kelang kabut. Kalau imam tu dah sembahyang dia ikut law dia lah, hang baru masuk. Kan? Tak salah ke imam tu lah. Kita tu baru masuk. Contoh kata beliau rahimahullah, disunatkan bagi makmum yang masbuk. Makna imam dahului dah dia. Dia tak sempat. Kalau sempat, dia panggil muwafiq. Kalau sama kita dengan imam, dia panggil muwafiq kita dengan imam. Tapi hak ni imam dah terlepas. Kita terlepas dah, tak ada nak ikut dia. Itu masbuk. Apabila mendapati imamnya dalam i'tidal, makmum ni, bahawa ia bertakbiratul ihram, kemudian bertakbir pula, yakni takbir intiqalat. Tuan-tuan, takbir dan semayang, dia ada dua. Pertama, takbiratul ihram, itu rukun. Kita ingat lah, itu rukun. Tu saya bahas dah dulu, saya bincang dah. Kerap saya sebut. Takbiratul ihram, rukun. Wajib kena sebut lengkap. Allahu Akbar. Lengkap. Tak boleh semua Allah Akbar, tak ada. Tak sah. Ataupun Akbar. Allah pergi mana? Kata Allah mana? Dia buat mudah-mudah yang tahu semayang ni. Takbiratul ihram kena sebut Allahu Akbar. Baru dia sah. Dah ada sebutan yang lain saya sebut takbir hak Allahu Akbar tu. Dia ada apa sirah kan, tapi kita sebut tu Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Takbir yang lain daripada tu dia panggil takbir intiqalat. Takbir perubahan pergerakan kita. Okey. Di sini dia kata yang pertama kita takbir dulu. Tengok Tok Imam tidak kan? Tok Imam pun Sami'allahu liman hamidah. Dia tidak. Kita masuk Allahu Akbar. Kemudian dia kata bahawa ia bertakbir tu ihram. Takbir tu ihram. Allahu Akbar. Mana takbir kita tu adalah takbir kita masuk semayang. Takbir rukun. Kemudian bertakbir pula, yang takbir intiqalat, turun bersama imam untuk sujud. Bila imam i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, kita buat Allahu Akbar, itu takbir rukun. Itu imam turun sujud, imam pun Allahu Akbar, kita pun takbir pula Allahu Akbar. Itu takbir intiqal. Itu takbir intiqal. Sunat. Sunat. Intiqal tu sunat. Kalau tuan tak takbir, kenapa tu imam dah takbir turun? Kita tak sebut Allahu Akbar, kita turun. Tak ada masalah. Sebab takbir intiqal itu adalah sunat. Yang wajib tadi takbiratul ihram. Dan jika ia mendapat imam sedang dalam sujud, kita sampai masuk, tu imam Allahu Akbar, tu imam sujud, maka hendaklah ia bertakbiratul ihram dan terus sujud sertanya tanpa takbir intiqalat, turun sujud. Macam mana? Kalau kita masuk tuan-tuan, tu imam tengah sujud, Allahu Akbar, lepas tu turun sujud tu. Tak sunat kita takbir intiqalat. Yang hak tadi sunat, lepas tu ihram, tu imam turun sujud, kita pun turun sujud dengan takbir Allahu Akbar. Kita sampai tu imam sujud. Ni kerap berlaku tuan-tuan. Kerap berlaku. Tapi kerap berlaku tu, kita duduk tunggu. Tunggu Ustaz. Kita imam mangkit ke, Tok Imam duduk tahiyat ke, tahiyat, ada Tok Imam mangkit, baru kita ikut dia. Tuan-tuan puan, satu perbuatan tak afdal. Pasal apa? Mana nak tahu, kita tunggu-tunggu tuan-tuan puan, malaikat maut mencabut nyawa. Tak ada sembahyang.
Hang tunggu tu apa? Malaikat cabut nyawa. Tak ada sembahyang. Malah niat nak sembahyang. Tapi hang tunggu tu pasal apa? Hang boleh ikut. Imam sujud, kita masuk. Okey. Cara yang disebut oleh Syekh rahimahullah, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lepas itu turun sujud tu. Tu kalau tu imam dalam keadaan sujud. Kita masuk. Kerana ia tidak dapat takbir intiqalat, turun sujud serta imamnya. Pasal dia tak ada takbir intiqalat, imam sujud dah. Kecuali tadi imam i'tidal, dia dapat takbir intiqalat, mana dia boleh turun takbir bersama. Imam takbir turun, dia pun turun sujud takbir juga. Tapi kalau imam sujud dah, dia tak ada takbir intiqalat. Dia turun Allahu Akbar. Lepas tu sujud turun. Tu beza dia. Begitu juga tuan-tuan puan, dapati imam duduk dalam keadaan mana pun kita boleh ikut, tetapi ikutan kita pada rakaat itu tidak dikira. Mana tak kira rakaat. Jangan nak buat cerdik pula. Aku ikut dah kira rakaat. Tak kira, pasal kita tak sempat nak rukuk dengan imam. Rakaat ni dikira bila tersempat rukuk dengan imam. Tu dia punya rakaat. Imam Allahu Akbar, rukuk, kita pun Allahu Akbar, turun, Allahu Akbar, rukuk, dapat bersama imam. Itu rakaat. Tapi kalau kita Allah, tu sami Allahu liman hamidah, kita baru takbir Allahu Akbar, tak sempat rukuk. Maknanya kita i'tidal dengan imam. Takbir tu takbir i'tidal dengan imam. Kita tidak sempat rukuk. Jadi kita tak dikira rakaat. Kalau rakaat tak cukup, kena tambah. Tambahlah. Kan? Kalau kita 3 maghrib, imam bagi salam, kita 1 rakaat, kita tambah. Kalau 4, imam dah bagi salam, kita tambah 1 rakaat, kita tak cukup. Ataupun kita main 2 rakaat dah, tambah 2 rakaat lagi. Tuan-tuan tahu dah tu. Duk belajar dah kan. Kemudian tuan-tuan sekalian, satu lagi, masalah 146. Ini saya baca sikit lagi. 146. Tak apa nak kita baca sikit lah. Tuan-tuan tak apalah. Duduk dekat saya duduk jauh. Tak apa ustaz lah. Lagi nak balik jauh. Tak apalah tuan-tuan. Satu lagi. Dia main jauh-jauh tak balui. Main kuliah 40 minit balik. Pasal tak balui. Lah kita terus sikit lagi. Baik. Masalah 146. Cara bangun makmum masbuk selepas imam memberi salam. Ini tuan-tuan banyak masalah yang orang tak mengaji ni dia ikut dan. Tengok orang sembahyang. Tengok orang mengaji sembahyang macam mana. Tengok orang tak mengaji sembahyang macam mana. Orang ikut sembahyang macam mana. Kata beliau rahimahullah, jika imam salam daripada sembahyangnya, maka disunatkan bagi makmum yang masbuk bahawa bangun atau qiyam ia untuk menyempurnakan baqi sembahyangnya yang ketinggalan itu tanpa takbir intiqalat jika ia bertakbiratul ihram serta imam rakaat yang keempat. Jadi tuan-tuan sekalian, cara dia macam mana? Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, imam bagi salam dah. Makmum ni disunatkan, hak masbuk ni, dia bangun. Dia bangun untuk sempurnakan baki sembahyang dia yang ketinggalan itu tanpa takbir intiqalat. Jika dia bertakbir ihram serta imam rakaat yang keempat. Dia sempat rakaat yang keempat. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangkit terus. Bangkit terus. Sebab dia dah tadi takbir dia sempat, dia takbir bersama imam dalam rakaat yang keempat. Jadi dia cuma masuk, kemudian dia bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi, bangun. Okey. Dan jika ia bertakbiratul ihram sertanya pada rakaat yang ketiga. Rakaat ketiga tadi ni. Dia dan takbiratul ihram, maka hendaklah ia bangun qiyam dengan takbir intiqalat kerana ini adalah tempat duduknya. Maknanya sesuai dan keadaan semayang. Dalam keadaan semayang. Okey. Imam
dia sempat takbir pada rakaat yang ketiga, Allahu Akbar, ya, maka hendaklah ia bangun qiyam balik dengan takbir intiqalat, kerana ia adalah tempat duduknya. Tempat duduk macam mana? Maknanya kita bangun tu dengan takbir intiqal. Ya. Hak tadi macam mana? Hak tadi dia dah takbiratul ihram. Pada rakaat keempat tu dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu dia kira takbir. Ya. Jadi imam bagi salam, dia bangkit. Sebab dia takbir dah dengan takbiratul ihram. Tapi hak yang ni dia dapat rakaat ketiga, contoh. Kemudian dia bangkit. Bangkit tu maknanya bangkit intiqal. Bangkit tu bangkit intiqal. Sebab dia nak bangkit sempurnakan rakaat. Dengan selepas pada dia tak dapat bersama imam dalam keadaan masbuk tadi. Baik. Dan jika sembahyang ia bersendirian, maka hendaklah ia bangun qiyam dengan bertakbir. Kalau keadaan kita sembahyang sendiri, tuan-tuan, maka qiyam kita bangun kita dalam keadaan takbir. Allahu Akbar, takbir intiqal. Ya. Dan disunatkan bagi makmum bahawa janganlah ia bangun atau qiyam untuk menyempurnakan bahagian sembahyangnya yang ketinggalan. Ni tuan-tuan, yang ni kerap kita tengok orang yang masbuk bila imam bagi salam. Dia nak bangkit macam mana? Macam mana dia nak bangkit? Dan disunatkan bagi makmum bahawa janganlah ia bangun qiyam untuk menyempurnakan bahagian sembahyangnya yang ketinggalan sehingga imamnya selesai memberi salam yang kedua, kerana ia adalah daripada tawabi' ataupun ikutan ataupun ekoran sembahyang. Baik. Yang saya sebut tadi, tuan-tuan, ada setengah orang dia tahu yang mana sunat dia boleh buat, dia dapat pahala. Ya? Macam mana kita nak dapat pahala? Kita tunggu imam bagi salam yang kedua selesai, baru kita bangun. Sunat. Ya? Atau orang mengaji dia faham, dia nak ambil sunat. Tapi kalau kita tak mengaji, tak tahu sunat tak sunat, tuan-tuan, kita faham imam bagi salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, habis dah sembahyang dia, okey, kita berbagi. Hatu sah, tak ada masalah, boleh lah. Pasal imam dah habis dah, tamam lah sembahyang dia dengan salam yang pertama, kita pakai Allahu Akbar, selesai. Boleh, tetapi tak dapat sunat. Sunat dia apa dia? Tunggu sampai imam bagi salam yang kedua, barulah kita bangun untuk sambung tambah rakaat yang kita ketinggalan. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam bab ni kita duduk parti ramai duduk tengok orang sembahyang, kadang-kadang imam bagi salam, kadang-kadang tak habis lagi bagi salam. Ini masalah dia. Nampak ada orang tak mengaji. Imam baru Assalamualaikum, dia bangkit dah. Dia kena sempurna, paling kurang Assalamualaikum. Itu salam. Assalamualaikum, tak sempurna, bangkitlah. Jadi untuk buat ikutan tu tak sah. Ikutan. Jadi imam sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi, habis. Imam beri salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangkit, barulah dapat sunat. Tapi kalau imam bagi salam sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi, dia bangkit dah, itu sah, itu tak ada masalah apa. Tapi tak dapat sunat. Yang sunat dia, kalau ditunggu dengan imam bagi salam yang kedua selesai, maka tamam, sempurna sembahyang imam dengan bagi salam yang kedua, maka kita pun bangun. Itu dia punya permasalahan dia. Jadi ramai orang tuan-tuan dia tak tahu, tak belajar, dia tak dapat sunat. Bukan masalah sah tak sah. Kalau sempurna dah imam bagi salam pertama, sah, tuan-tuan. Tapi tak dapat pahala sunat, sempurna tu tak ada. Baik. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung masalah 147 dalam bab yang berikutnya, makruh menjadi imam orang yang tidak disukai oleh para makmum yang ramai. Apa masalah dia? Apa bahasan dia?
InsyaAllah nanti kita akan tengok yang kata imam ni kalau tak suka tak boleh jadi imam tu pasal apa? Dia ada perbahasan. InsyaAllah nanti kita akan tengok di dinullah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah tuan-tuan kita sudahi pengajian kita sebiasa dengan istighfar dan taubat, munajat kita mohon ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah sentiasa mengampunkan dosa, kesalahan, kesilapan, kelalaian, kecuaian kita. Allah ampunkan dosa ibu bapa kita dan ahli keluarga kita. Allah pelihara selamat kita semua daripada segala bala bencana, malapetaka, daripada wabak-wabak penyakit dunia ini, dan juga Allah selamat pelihara kita semua daripada azab kubur, azab mahsyar dan azab api neraka yang sangat dahsyat yang tidak mampu, tidak sanggup kita menghadapi menanggungnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbul wa wahab li rizqan wasi'a. تب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا تب علي توبة نصوحا وتب علي توبة أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة الله ذنوبي فإنك غافر عظيم وهيتها أن كنت لا كشرقام namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Allah ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Kaulah pengampun dosa-dosa besar, dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai.
dengan rahmat-Mu. Ampunkan daku, oh Tuhanku. Umurku berkurang setiap hari dan waktu. Dosaku bertambah setiap waktu. Apalah dayaku. Wahai Tuhan, hamba yang berdosa datang padamu, mengakui dosa-dosa yang telah berlalu. Jika Engkau mengampunkan daku, oh Tuhanku, Engkaulah yang layak mengampunkan dosa hamba-Mu. Jika Engkau tidak menerima taubatku, pada siapa lagi tempatku mengadu, ya Allah, dan merayu. Ilahi lastu lil fi'ala wala aqwa ala nari jahimi. Allah fahabali tawbatan, Allah dhunubi fa innaka ghafirun azimi. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Apa Allah baca Al-Quran qul hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwaliyya billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.